bahawasanya Quran itu ditulis dalam lahjah Quraisy. Ini kerana pada pandangan Osman bin Affan dan dia punya ahli-ahli pemikir pada pada waktu itu beranggapan bahawasanya Quran ini perlu ditulis dalam bahasa dalam lahjah Quraisy. Ini bermakna bahasa Arab mudhari ataupun fusahah itu mempunyai beratus-ratus dialek. Sebab itu Nabi Ismail alaihissalam sanggup belajar dengan kaum Jurhum, di mana kaum Jurhum itu datang daripada Yaman, mahu pergi ke Syria untuk berniaga. Jadi mereka terserempak dengan Telaga Zamzam tu apabila mereka melihat burung gagak mengerumuni satu kawasan. Biasanya bila ada burung kerumuni, dia ada sama ada bangkai atau ada air. Jadi bila mereka tengok ada burung gagak, burung-burung yang mengerumuni di situ, mereka pergi dan melihat ada air, ada telaga. Tapi telaga itu dimiliki oleh seorang wanita bernama Siti Hajar. Apa Siti Hajar cakap bila kaum Jurhum itu datang? Dia kata, kamu boleh mengambil air ini, tapi ingat air telaga ini milik aku. Itu Siti Hajar sebut. Dan kamu mesti berbuat baik kepada kami. Maka sebab tak ada orang sangat pada waktu itu, maka kaum Jurhum itu tinggal bersama dengan Siti Hajar dan Nabi Ismail AS. Ketika Nabi Ismail berumur 14 tahun, dia sudah belajar bahasa Arab mudhari itu. Dan disebut fusah sekarang ini. Kerana apa dia belajar? Sedangkan dia raja, dia ketua, dia ketua kabilah, dia ada telaga di padang pasir, mana dia seolah ada emas. Dia orang paling kaya di situ. Kalau anda di padang pasir, yang mana anda pilih? Air atau emas? Air. Emas tak penting sangat pada ketika itu. Ya. Jadi di sini menunjukkan bahasa Arab itu sudah wujud sudah lama wujud. Jadi kenalah Quran itu ditulis dalam bahasa perbualan dalam Al-Quran itu bahasa direct. Bukannya bahasa saduran yang diturunkan daripada malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Kemudian penulis-penulis itu menulis dalam bahasa yang telah diceritakan oleh Rasulullah SAW. Bukan. Dia bukan bahasa ketiga. Dia bukan bahasa ajuk. Dia adalah bahasa direct. Memandangkan bahasa Arab ini sudah wujud sekian lama hasil daripada perbualan dalam Al-Quran itu. Allama Adamal asma'a kullaha. Kemudian uskun anta wa zawjuka fil jannah. Kan ada. Itu fa'il amar itu. Tinggallah kamu dalam syurga ni sebagaimana yang kamu suka. Allah Ta'ala katakan kepada Adam tu uskun. Siapa yang tahu bahasa Arab, uskun tu fa'il amar. Fa'il amar ditujukan kepada seorang lelaki. Kalau fa'il amar ditujukan kepada seorang perempuan, dia panggil uskuni. Itu penting tahu nahu Arab dan sorah ni, untuk menguatkan lagi kita punya keimanan kita kepada Allah Ta'ala, kepada cipta-cipta kita, kepada tauhid itu. Yakin bahawasanya agama Islam itu adalah agama yang benar. Jadi cerita dia, bahasa Arab yang kita guna sekarang ni adalah sama dengan bahasa yang dalam Al-Quran. Bahasa Arab yang kita gunakan sekarang ini sama dengan bahasa Al-Quran, dan bahasa itu sama dengan bahasa zaman Nabi Ismail AS yang belajar dengan Jurhum. Cuma tidak penulisan batu bersurat yang kita jumpa tu tak ada yang menulis nun, ba. Kenapa tak ada ba? Kenapa tak ada nun? Tak ada titik? Kenapa? Sebab simbol itu berevolusi. Simbol itu berevolusi disebabkan perubahan pemikiran manusia. Zaman itu pemikirannya macam tu. Pemikiran katakan, tak salah kalau orang dalam satu kampung pada zaman dulu sebut perkataan alif itu, sebut alif. Tetapi dia bukan tulis alif macam tu. Alif dia tu macam paku, macam ni. 3 kali macam paku tu, macam hashtag tu, dia kata alif. Dan semua penduduk kampung pada waktu itu setuju itu adalah huruf alif. Berdosakah dia? Bersalahkah dia? Tidak. Kerana begitulah pemikiran waktu itu. Itu kita kena akui itu.
Itu dia punya teori kepada perubahan simbol itu. Sebab itu titik bertitik, bahasa tulisan Arab yang bertitik hanya berlaku pada tahun 7 Masihi ataupun kurun yang kedua Hijrah. Kenapa? Kerana pada waktu itu baru diletak titik oleh Abu Aswad Ad-Du'ali. Walaupun ada orang mendakwa sebelum tu sudah ada bahasa Syrian. Titik yang terdapat pada bahasa Syrian tidak seperti titik yang terdapat bahasa Arab. Itu berbeza. Berbalik kita kepada Homo erectus dan Homo sapiens tadi. Homo erectus adalah binatang. Kenapa kita panggil dia binatang? Kerana dia tidak mempunyai kebolehan berbahasa. Walaupun figure dia macam manusia. Walaupun berbentuk manusia, tetapi walaupun dia berbentuk manusia, dia bukan fi ahsani taqwim. Bukan the best creation. Kalau kita tengok macam mana ilustrasi yang dibuat oleh Barat itu pun terhadap Homo erectus dan seangkatan dengannya, dia bukan the best creation. Wujud je. Dia berjalan di atas dua kaki, cara berjalan pun sudah lain. Walaupun ada mata, ada telinga, tetapi bukan the best creation. Sebab itu Allah Ta'ala sebutkan dalam surah tu, dia kata fi ahsani taqwim, ini adalah manusia je. Nampak tak? Kecuali mereka yang tidak beramal soleh, maka Allah jatuhkan kedudukan dia tu serendah-rendah martabat. Itu kan dalam surah Yasin tu. Allah Ta'ala sebut benda tu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami jatuhkan dia serendah-rendah kejadian. Lebih rendah daripada Homo erectus tadi. Seolah-olahnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa, ada tu istisna tu, illa allazina amanu wa amilus salihat falahum ajrun illa allazina amanu wa amilus salihat. Jadi di sini menunjukkan melainkan orang yang beramal soleh, yang tahu mana yang baik dan yang